Okey, jadi menurut tokoh ulama yang tersohor iaitu Said Naqib Al-Atas, beliau telah mengatakan bahawa ilmu itu sendiri boleh didefinisikan sebagai dua perkara, iaitu yang pertama usul, iaitu tibanya diri pada suatu makna, dan yang kedua ialah usul, iaitu tibanya suatu makna pada diri sendiri. Okey, jadi usul ini boleh dirujuk kepada usaha-usaha manusia biasa untuk meneroka bidang-bidang ilmu yang baru dalam apa jua pemikiran dan peradaban. Maka dalam penerokan ilmu ini, ia dikelaskan sebagai ilmu yang tidak berkaitan dengan ketuhanan. Sebagai contoh, ilmu-ilmu yang boleh disebutkan ialah ilmu sains dan ilmu teknologi. Dalam pada itu, Husul lebih memberatkan ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, iaitu manusia sendiri. Di dalam Islam, ilmu ketuhanan itu banyak dikaitkan dengan husul. Sebagai contoh, mukjizat iaitu ilmu yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan ilham iaitu suatu gambaran dan petunjuk dalam apa jua bentuk kepada siapa yang dirasakannya berhak. Sebagai contoh, mimpi, gerakan hati dan juga hidayah. Justeru, perkara ini boleh diberikan kepada dua ilmu, iaitu ilmu ladunia dan ilmu makrifat. Terdapat 4 sumber dalam menuntut ilmu. So, pertama sekali ialah panca indera. So, seperti mana yang kita tahu, panca indera ni dia ada 5, iaitu mata, hidung, kulit, telinga dan lidah. So, kelima-lima panca indera ni adalah merupakan sumber pengetahuan yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul. So, kelima-lima panca indera ni adalah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui beberapa percubaan dan pengalaman. Tak semestinya sekali je benda tu boleh kita dapat ilmu tu. Kita kena repeatedly dan benda tu kena berlaku berulang kali. So baru kita akan dapat ilmu yang tepat lah. Tapi bagaimanapun kebenaran yang kita peroleh itu tak semestinya selalu betul dan tepat. Sebab panca indera ni kadang-kadang di dalam keadaan tertentu dia gagal memberikan gambaran atau penglihatan yang sebenar lah. Contohnya macam matahari. Kita nampak matahari tu macam kecil je. Padahal matahari tu adalah sangat-sangat besar. Dalam mata kasar kita nampak dia kecil. Padahal in reality-nya matahari tu adalah besar. Contohnya macam planet-planet semesta, macam bintang semua tu kan. Itu adalah satu contoh dalam panca indera. Next ialah akal yang sihat adalah salah satu sumber dalam memperoleh ilmu. So akal ni adalah sumber utama pengetahuan manusia juga. So perbezaan antara manusia dan haiwan adalah melalui hasil tamadun yang diusahakan oleh manusia berpunca daripada akal dan pemikiran manusia yang kreatif. Dengan akal yang sihat ni, manusia ni dapat membezakan, dapat differentiate antara yang baik dengan buruk. Walaupun mungkin ianya tidak bersifat kebenaran secara mutlak, namun ianya adalah cukup dan memadai untuk mengatasi masalah kehidupan seharian. Bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk guna akal ni dan juga panca indera tu dengan yang dianugerahkan tu dengan baik, dengan betul, agar dapat sampai kepada pengetahuan sahih dan kebenaran yang tidak menyesatkan, based on Al-Quran dengan As-Sunnah lah. So Al-Quran juga banyak menyebut seruan serta galakan daripada Allah SWT agar manusia dapat observe dan memerhatikan alam sekeliling mereka dengan akal dan panca indera bagi mencari ilmu pengetahuan, dan make sure ilmu pengetahuan yang kita dapat tu kita dapat gunakan dengan jalan yang ke arah jalan yang baik. Okey, so seterusnya dua sumber dan saluran ilmu yang terakhir adalah berita benar dan ilham. Kita mula dengan berita benar dahulu. Berita benar ataupun dikenali sebagai khabar syadik terdapat dua jenis. Salah satunya, jenis yang paling penting, berita benar adalah daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Ini paling penting kerana kebenarannya adalah mutamat. Jenis yang kedua adalah khabar mutawatir, iaitu berita yang disampaikan oleh orang yang tidak pernah berbohong ataupun menipu. Jenis berita benar yang kita tahu sekarang adalah seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kerana di mana panca indera dan akal kita memang tak boleh terima dengan bila kita dengar pasal cerita ni. Kita hanya tahu ni hanya daripada contoh daripada keluarga kita, yang keluarga kita pun tahu pada nenek atuk kita, dan kita tahu daripada berita yang disampaikan oleh mereka. Sumber ilmu yang kedua adalah ilham. Ilham ni ilmu yang datang
tiba-tiba. Dia datang secara tiba-tiba dan sekaligus. Ilham juga kebanyakan orang yang dapat ilham ni dia selalu macam mendapat penemuan yang baru. Contohnya macam kisah Isaac Newton. Semua orang dah tahu kisah Isaac Newton yang dia duduk di bawah pokok apple dan sebiji apple telah jatuh ke atas kepalanya, dan Isaac Newton dia terus mendapat ilham. Dia dapat ilham untuk memajukan ilmu matematik dan astronomi pada zaman itu. Kisah ilham Ibnu Sina juga boleh dijadikan contoh di mana beliau tidak faham dengan ilmu metafizik selepas dia baca buku yang based on Aristotle, metafizik. So dia macam give up, dia pergi masjid ke surau, dia rehat dengan melakukan ibadah solat, dan pada suatu hari dia mendapat ilham daripada Allah SWT. Dia pergi ke pasar dan dia terjumpa buku Al-Farabi daripada Abu Nas yang menceritakan tentang metafizik lagi. Dia beli buku tu, dia balik, dan bila dia belajar je, dia membaca, dia terus faham dari hati. Wallahualam. Sekian, terima kasih.